السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده. صلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون يا بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Ani Maula Uthman radhiyallahu anhu qala, kana Uthman bin Affan idza waqafa ala qabrin yabki hatta yabulla lihyatah faqila lahu تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا. قال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال عثمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Daripada Hani, dia adalah bekas hamba kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Hani, adalah Uthman bin Affan apabila dia berdiri di atas kubur, dia akan menangis. Hani dulu dia hamba Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman merdekakan dia. Jadi dia ada banyak cerita tentang Sayyidina Uthman bin Affan, bekas bos dia dulu. Di antara benda yang pelik pada Sayyidina Uthman bin Affan ini ialah apabila dia berdiri atas kubur, dia teriak hatta yabulla lihyatah. Kata dia menangis. Sayyidina Uthman ni bukan menangis sikit-sikit, menangis sampai basah janggut. فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا. Hani kata kepada Sayyidina Uthman, dia kata, Tuan, kebanyakan orang apabila ingat pasal syurga, pasal neraka, orang menangis. Tapi Tuan tak. Dia kata, Tuan bila berdiri atas kubur, Tuan menangis. Pasal apa Tuan jadi macam ni? Sayyidina Uthman, dia tak boleh. Dia dengan kubur ni dia tak boleh. Dia tengok kubur, dia lalu kawasan kubur, dia menangis. Maka bekas khadam dia tanya dia, dia kata, pasal apa Tuan jadi macam ni? Tuan dengan kubur ni sensitif sangat. Allah Uthman, jawab Sayyidina Uthman, dia kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabr أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. Dia kata, aku ingat Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata, kubur itu adalah rumah yang pertama bagi alam akhirat. Dan kita ni duduk alam dunia. Bila mula akhirat kita? Bila kita mati. Mati memisahkan di antara alam dunia dengan alam satu lagi. Mati ni yang kata mati. Bila masuk kubur, dia kata awwalu manazil, itu rumah mula-mula bagi cerita akhirat hak panjang ni. Nabi kata, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang dalam kubur dia selamat, maka apa hak dia nak jumpa selepas itu mudah bagi dia. Kalau dalam kubur dia selamat, dia tak kena himpit,
kubur dia tak jadi gelap, muka nakir tanya dia boleh jawab. Kubur itu memberi satu nikmat daripada nikmat-nikmat syurga hak dia nak dapat tu, dia dah dapat dah dalam kubur. Kalau begitu keadaan kubur dia, fama ba'dahu aisaru minhu, hak dia nak jumpa lepas tu mudah bagi dia. Maknanya apa? Mahsyar itu mudah. Makna dia apa? Masa hisab esok dia mudah. Makna dia apa? Cerita nak lintas sirat dia mudah. Makna dia apa? Maknanya kegelutan, kesusahan, kepayahan orang di mahsyar itu dia tak rasa. Syarat dia apa? Masa dalam kubur dia okey. Uthman bin Affan kata, yang aku bila tengok kubur ni, air mata aku jatuh ni, bukan pasal apa? Pasal aku teringat Nabi kata. Nabi kata, barang siapa yang masuk dalam kubur, dia berjaya dalam kubur. Fama ba'dahu aisaru minhu. Hak dia nak jumpa lepas tu mudah. Wa in lam yanju. Nabi kata, tapi siapa yang masuk kubur, fail. Barang siapa yang masuk kubur, dalam kubur dia dah fail. Bukan nakir mai, dia fail. Orang lain dapat kubur yang lapang, yang luas, yang terang, yang bercahaya. Dia dapat kubur sempit. Dia dapat kubur yang gelap. Dia dapat kubur yang menjadi hufratun min hufarin niran. Dia dapat kubur yang menjadi lubang daripada lubang api neraka. Siapa yang kubur dia jadi macam tu, sama ba'dahu asyaddu minhu. Nabi kata hak dia nak jumpa lepas daripada kubur lagi susah daripada dalam kubur. Uthman bin Affan, dia kata bila aku bypass kawasan kubur, bila aku lintas kawasan kubur, aku tengok kubur, aku teringat hak Nabi habaq ni. Bila aku teringat ni, aku duk fikir aku esok ni, kubur aku nak jadi macam mana? Pasal tu yang air mata aku jatuh. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Uthman, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tidak pernah melihat satu pemandangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tidak pernah melihat satu pemandangan illa wal qabru afza'u minhu, melainkan pemandangan kubur itulah yang paling dahsyat yang pernah aku tengok. Nabi kata, dalam banyak-banyak benda yang Allah bagi aku tengok, aku tidak pernah tengok satu pemandangan yang cukup menakutkan, melainkan kubur itulah yang paling menakutkan. Hadis itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini dikatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Dia kata apabila manusia yang bermasalah atas dunia masuk kubur, fayunadi munadin minas sama' an kaza fa'afrishuhu minan nar wa'albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه من حرها وسمومها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا أو كما قال. حديث صحيح riwayat Abu Dawud. Nabi SAW kata apabila yang masuk kubur itu orang yang bermasalah, dunia jahat, atas dunia tak buat perintah Allah, atas dunia
Hak Tuhan suruh ditinggalkan, hak Tuhan larang itu dia buat. Atas dunia kianat, atas dunia segala benda yang ditegah Allah itu menjadi kesukaan dia. Bila masuk saja dia ke dalam kubur, fayunadi munadin minas sama, maka berserulah satu suara daripada langit. Nabi kata, an kazaba. Suara tu kata dekat kawan yang baru tanam ni, dia kata an kazaba, hang pembohong. Fa afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar. Surah itu perintahkan kepada malaikat Munkar dan Nakir, bentangkan kepada dia permaidani daripada neraka. Surah ni kata dekat Munkar dan Nakir, haduk tanya orang ni dalam kubur ni, dia kata apa? Dia kata afrishuhu minan nar, bentangkan kapet daripada neraka. Wa albisuhu minan nar, surah ni kata bagi dia pakai baju daripada neraka. Waftahu lahu baban ila nar, surah tu kata buka pintu-pintu neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka mailah kepada dia kepanasan api neraka dan busuk neraka. Sudah mailah dalam kubur ni. Benda ni tuan-tuan, percaya tak percaya atas kita. Tuan-tuan baca hadis ni, tuan-tuan pilih untuk nak beriman ataupun tidak atas tuan-tuan. Tapi Nabi SAW habaq benda ni, dan benda ni disahkan sebagai sahih oleh ulama hadis. Bila masuk saja orang yang bermasalah ni dalam neraka, suara ni sudah bunyi. Suara ni kata apa? Hang pembohong. Suara ni kata apa? Hampak satu kapet daripada neraka dekat dia. Suara ni kata apa? Bagi dia pakai baju daripada neraka. Suara ni kata apa? Dia bakal buka pintu-pintu neraka. Maka mailah panas api neraka dekat dia, dan juga busuk neraka ni mai dekat dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudayyiqu alaihi qabrah, maka disempitkan kubur dia hatta takhtalifa fihi adla'uh, sampai berselisih tulang-tulang rusuk dia. Thumma yuqayyidu lahu a'ma abkam, Nabi kata kemudian dijadikan dia ni satu orang yang buta dan bisu dalam kubur. Ma'ahu mirzabbatun min hadid, dibawa mai kepada dia satu pemukul daripada besi. Lau duriba biha jabal la sara turaba, pemukul itu kalau dipukul satu bukit yang besar, jadi debu bukit itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadribuhu biha darbah, maka pemukul besi itu dipukul mayat yang mati ini. Yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib, menjerit dia ni sampai timur dan barat boleh dengar suara dia. Illa thaqalain, Nabi kata melainkan dua makhluk yang Tuhan tak bagi dengar jeritan orang dalam kubur ni. Apa dia? Jin dan manusia. Tak dengar. Fayasiru turaba, tiap-tiap kali dia kena pukul, berkecai mayat ni jadi debu. Allah bagi elok balik. Dipukul dia, berkecai jadi debu. Allah bagi elok balik. Dipukul dia, berkecai jadi debu. Begitulah dia sehinggalah tiba hari kiamat. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Abu Daud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu benda yang kita nak kena ingat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara shay'an illa shay'an qaddama thumma yanzuru ash'ama minhu fala yara shay'an illa shay'an qaddama
ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, setiap orang daripada manusia akan dapat peluang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala akhirat itu. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Cakap direct, tidak ada translator. Kalau Abdul Rahman Sudais mai ada translator. Itu akhirat dengan Allah direct. Nabi kata laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tak perlu pakai kepada translator. Kita bercakap direct dengan Tuhan akhirat itu. Fayanzuru aymana minhu. Dalam keadaan itu manusia akan beralih belah kanan dia kata. Fala yara syai'an illa syai'an qaddama. Dia beralih balik kanan, yang dia nampak amalan hak dia buat masa hidup. Thumma yanzuru ash'ama minhu. Nabi kata lepas tu dia beralih balik kiri. Fala yara syai'an illa syai'an qaddama. Tak ada apa melainkan apa dia buat atas dunia dulu. Kalau banyak, dia nampak banyak amalan dia. Kalau sikit, dia nampak sikit amalan dia. Thumma yanzuru tilqa'a wajhi. Nabi kata lepas tu dia tengok ke depan. Fatastaqbiluhu an-nar. Depan tak ada apa melainkan neraka duk tunggu dia. Nabi nak abang ni, manusia yang masa atas dunia dia miskin amal. Akhirat itu macam tu keadaan dia. Lepas dia diberi peluang untuk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tengok apa dia bawa. Allah bagi dekat dia hidup atas dunia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Apa hang buat di atas dunia? Apa hang bawa mai akhirat ni? Beralih balik kanan, fala yara syai'an illa syai'an qaddama. Nabi kata tak ada apa melainkan ada amalan hak dia bawa aja. Kalau banyak-banyak, kalau sikit-sikit. Beralih belah kiri, fala yara syai'an illa syai'an qaddama. Tak ada apa melainkan apa hak dia bawa. Beralih balik kanan ada sikit, beralih balik kiri ada sikit. Tengok ke depan. Nabi SAW kata, fatastaqbiluhu an-nar. Di depan dia api neraka menyala, duk tunggu dia. Qala Nabi SAW. Bila Nabi cerita macam tu, Nabi bagi satu pesan. Nabi kata, man istata'a minkum an yaqiya wajhahu harran nar walau bi syiqqi tamrah faf'al. Nabi kata, kalau sekiranya hang hanya mampu bagi sedekah sebelah kurma. Kalau hang satu orang susah di atas dunia dulu, kalau hang satu orang yang ada sedikit kurma aja di tangan, kalau hang cuma boleh koyak kurma tu bagi sedekah sebelah, Nabi kata fal yaf'al. Nabi kata apa? Buat. Pasal apa? Jangan sampai esok di sana tak ada apa. Nabi SAW kata buat amal di atas dunia ni, buat takat mana boleh. Kalau dah tak boleh dah, ada kurma sebiji aja, punya miskinnya kita ni, Nabi kata koyak kurma tu, kalau boleh bagi sebelah pun bagi. Nabi kata pasal apa? Pasal hang tak akan boleh tanggung susah di sana esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ma'bad bin Khalid radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Harithah bin Wahb yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tasaddaqu fayushiku ar-rajul yamshi bi sadaqatihi wa yaqul alladhi u'tiyaha
"Law ji'tana biha bil amsi qabiltuha. Fa amma al-an fala hajata li biha. Fala yajidu man yaqbaluha." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma'bad bin Khalid, dia kata Harithah bin Wahab ada sebut Nabi SAW bersabda. Nabi kata, tasaddaqu, belajarlah bagi sedekah. Tak boleh banyak sikit. Ajak diri kita tolong orang. Ajak diri kita ni ada pemurah. Nabi kata, tasaddaqu, bagilah sedekah. Fayushiku ar-rajul yamshi bi sadaqati. Nabi kata sebab tak lama akan mai satu masa di mana pada masa itu satu orang berjalan duk bawa barang nak bagi sedekah. Duk berjalan dalam masyarakat, dalam kampung, dalam bandar, duk berjalan, duk bawa barang nak bagi sedekah. Jumpa orang yang dia sangka kawan tu susah boleh terima sedekah dia. Fayaqul allazi u'tiyaha law ji'tana biha bil amsi qabiltuha. Dia nampak kawan tu, dia ingat kawan tu susah, kawan tu boleh terima sedekah dia. Dia nak bagi, kawan tu kata dekat dia, Allah, dia kata kalau hang mai kemarin aku terima, hari ni aku pun dah senang dah. Nabi kata akan mai masa tu, masa di mana manusia tak kebulong dah sedekah kita. Pada masa tu hang bawa sedekah kiri kanan, pergi cari orang nak bagi sedekah, nak cari pahala, pergi bagi dekat dia. Dia kata Allah awak bagi hari ni, kalau kemarin aku terima, hari ni fala hajata li biha, aku tak berhajat dah kepada sedekah. Fala yajidu man yaqbaluha. Nabi kata ketika itu tak ada siapa dah nak terima sedekah kita. Benda ni kita duk tak nampak lagi tuan-tuan. Tapi bila mai raya haji, nampak tak nampak? Nampak. Bila mai raya haji, kita buat korban, kita nak pergi bagi daging korban dekat orang. Jumpa dah lah ni. Pergi di rumah, Assalamualaikum, ni nak bagi daging korban ni. Oh, dia kata saya pun buat juga tahun ni. Susah dah. Nak cari orang nak terima daging korban kita lah susah dah. Kita nampak rumah macam orang susah. Assalamualaikum, ni nak bagi tengok. Allah, dia kata dia buat mai bagi pun berlambat, tak cering sikit air. Dia kata, oh kita pun tak apa. Pusin habis minyak motor. Tak ada orang nak terima daging korban kita. Dia dah nampak dah benda tu. Sikit hari lagi menjelang kiamat, duit pun ada orang tak mau dah. Sorry, dia kata saya pun cukup lah, dia kata. Terima kasih. Akan berlaku apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Yang pertama, saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua. Sedaya upaya, cubalah buat apa-apa kebaikan. Apa-apa. Janji benda tu kebaikan untuk bekal kita di sana. Cari apa jalan. Buat baik. Dan takut tuan-tuan, dia duduk main cerita ni, saya pun tak baca surah abang. Dia pergi tahu, dia baca ustaz gerak sembahyang subuh mengenai tikam. Allahu akbar. Siapa gerak? Siapa yang kena tikam? Isteri gerak suami bangkit sembahyang subuh, dia bangkit tikam bini dia. Masyarakat yang kita duduk hari ini, dia panggil masyarakat jiwa kacau. Dia panggil masyarakat jiwa kacau. Kita duduk dalam keadaan macam tu hari ini. Pakar-pakar fikir apa satu kebaikan kita boleh buat. Pasal apa? Ini kebaikan kita di akhirat. Yang kedua, sedaya upaya cuba ikhlas. Bila buat apa pun try bagi ikhlas. Try. Yang ketiga, minta tolong pada Allah banyak-banyak supaya kita dirahmati ataupun dikasihani di akhirat itu. Itu je. Kalau Tuhan tak kasihan kat kita, habis kita. Hari akhirat ni hari di mana manusia berhajat, berharap, minta tolong kepada satu aja. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Dia raja yang memiliki hari akhirat.
Tak ada siapa. Pada masa tu, semua orang yang sebelum ni ada kuasa, ditumpulkan kuasa mereka. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan yang ada kuasa. Daripada la, minta tolong kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala kesian kat kita di akhirat itu. Dan yang keempat, beramallah sebelum terlambat. Saya tak tahu nak mati bila. Tak tahu. Jiran lama saya kemarin meninggal cerita. Pada nak balik main rumah dia, bawa anak kecil seorang. Tengah bawa kereta, ketak dada. Signal, berhenti tepi jalan. Tak kepala di steering, habis. Beberapa hari lepas, satu ustaz di Kepala Batas tengah mengajar masjid. Betul-betul meloreh kata habis. Itu depa. Kita menyusul. Kita tak tahu kita lebu mana. Ending kita, penghabis kita lebu mana. Kita tak tahu kita dan ready ke tak dan ready. So, kesimpulan yang keempat, beramal sebelum terlambat. Dan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Saya menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12. Kita memilih untuk baca Abwabul Libas, iaitu bab tentang pakaian. Kita nak tahu dalam Islam ni apa garis panduan tentang pakaian. Apa pakaian Nabi suka, apa pakaian yang Nabi tak bagi, apa pakaian yang kalau pakai dengan niat kita nak ikut Nabi dapat pahala ekstra. Maka di sinilah tempat dia. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim, Abwabul Libas, jilid 12 muka surat 100. Abwabul Libas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula bab pakaian. Inilah tempat bicaranya, iaitu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah melengkapi sekalian pakaian daripada baju, kufiah, serban dan lain-lainnya, daripada kapas dan sutera dan emas dan perak dan lain-lainnya, semua yang menyentuh tentang hal pakaian. Daripada baju, Nabi suka pakai baju macam mana, color apa Nabi suka, color apa Nabi suruh orang jauhi, Nabi suka pakai baju macam mana. Nabi SAW dia pakai kufiah dia macam mana, kepiah kita kata ketayap ke apa macam mana. Nabi serban dia macam mana. Di sini bab dia. Adakah Nabi serban dia serban letak macam Saudi, ataupun Nabi serban dia lilit macam mana Iran, ataupun Nabi serban dia macam mana, ada ekor ke tak ke. Semua ada keterangan di dalam hadis Nabi SAW. Kita tahu benda ni, bukan kita tak tahu, tapi kita tahu blur, kita tahu sama-sama. Maka hadis ini akan menjadi satu penerang kepada kita, supaya lepas ni pengetahuan kita tentang benda ni sharp. Dia dapat satu pengetahuan yang jelas dan tajam berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Tajuk yang pertama dia kata bab ma jaa fil harir waz zahab. Itu bab yang datang pada menyatakan sutera dan juga emas. Baik, ketahuilah saudaraku, haram atas laki-laki pakai sutera dan pakai emas, tak kira sikit ataupun banyak. Dia punya starting dia macam tu. Clear? Satu statement yang tak payah tanya balik. Nama kata orang laki-laki, dua pantang. Apa dia? Sutera dengan emas. Dia bagi lagi jelas lagi. Dia kata apa? Tak kira sikit atau banyak. Kata tak boleh, tak boleh. Dia kata begitu. Kerana emas adalah satu galian yang tinggi harganya. Emas ni dia kata satu benda mahal. Gitu. Maka menggunakannya pada pakaian laki-laki membawa kepada memboros dan bermegah-megah. Laki-laki tak payah pakai emas. Emas ni benda padan dengan orang perempuan, tak padan dengan orang laki-laki. Maka dia kata elok kalau Islam kata laki-laki tak boleh pakai, tu memang kena dah. Bila kata laki-laki tak boleh pakai subang, kena dah lah. Bila kita tibuh subang, dia jadi anak Arab. Di Amerika yang pakai subang sebelah itu
itu tanda kata dia anak luar nikah. Puak kafir ni menikah ke tak menikah haram semua mereka ni. Tapi pun mereka kira kalau pakai subang sebelah tu bagi mereka luar nikah lagi. Tak Melayu kita hidup ubuh subang sebelah. Dia bagi tahu dekat kita di sini. Dia kata cerita meh ni, cerita orang laki-laki tak sesuai kalau nak pakai. Maka menggunakannya pada pakaian laki-laki membawa kepada memboros dan bermegah-megah. Adapun sutra, maka iaitu pakaian halus dan lembut. Kain sutra ni dia lembut. Saya tak tahu, orang bagi tahu. Dia kata kalau genuine silk, sutra yang asli, baju batik long sleeve untuk laki-laki pakai tu, dia boleh ponyok, dia boleh duduk dalam satu tapak tangan aja. Yang tu genuine silk. Lembut dia tu baju tangan panjang, baju batik tangan panjang ni kalau ponyok, dia boleh duduk dalam satu tapak tangan dia. Lembut dia sampai macam tu. Itu dia kata memang genuine, memang asli, original sutra. Kata orang yang ahli dalam sutra ni, dia kata. Maka oleh kerana benda ni benda yang macam tu sifat dia, jenis lembut, jenis halus dan sebagainya, maka pakaian halus dan lembut itu tidak layak bagi laki-laki. Tak layak. Kita orang laki-laki ni dia kena jadi laki-laki lah. Dia jadi laki-laki, tidur bawa plastik merah tu, tidur kilas bawah atas belakang, dia karut. Orang laki-laki kalau bawa beg apa-apa kena pegang lagu tu. Tu laki-laki. Ni bila piduk cakok di jari sepuntung, piduk kilas bawah belakang. Nak kena penampang dah dia ni. Kita pun naik hangat bila tengok awak dia ni. Tak kena. Allah bagi kita ni jadi rajul. Jadi kita ni laki-laki. Orang yang Allah pilih dia untuk jadi laki-laki, dia kena ada sifat rajulah. Orang Arab kata rajulah. Dia kena gentleman. Kena nampak jantan tu, kena nampak. Allah dah bagi hang bagi jadi hang laki-laki yang la ilaha illallah. Baca. Dia kata kerana lemah lembut itu layak bagi perempuan yang halus kulitnya. Allah bagi jadi orang perempuan tu untuk sifat lemah lembut. Dia sesuai pakai barang-barang yang layak dengan dia. Begitu. Maka apabila laki-laki memakainya, maka jadilah dia seperti perempuan. Dan jadi ia pula megah diri. Benda bukan hak kita. Bila kita pakai, dia jadi macam nak act lah. Jadi macam nak act, macam nak tunjuk dekat orang. Dan ada pun sutra ataupun emas itu harus dia bagi orang-orang perempuan. Mereka saja pakai. Emas, sutra, ini pakaian perempuan. Kerana keduanya itu layak dengan mereka. Bermula dalil yang menunjukkan haram itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Musa Al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul harir waz-zahab ala dhukurin ummati wa uhilla li inathihim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun nama panggilan dia Abu Musa Al-Ash'ari, tapi nama batang tubuh dia ialah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan memakai sutra dan emas ke atas laki-laki daripada umat aku. Clear apa yang Nabi sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hurrima libasul harir waz-zahab ala dhukuri ummati. Diharamkan emas dan sutra ke atas laki-laki daripada umat aku. Very clear. Satu hadis hukum, satu hadis yang menerangkan tentang haramnya hukum laki-laki pakai dua perkara ni. Dan Nabi kata wa uhilla li inatihim, dan dihalalkan bagi perempuan mereka itu. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Umar dan daripada Sayyidina Ali dan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir dan daripada Anas bin Malik dan daripada Huzaifah bin Al-Yaman dan daripada Ummi Hani
dan daripada Abdullah bin Amru, dan daripada Imran bin Al-Husain, dan lain-lain lagi. Banyak hadis yang kata haram mais dan sutera kepada orang laki-laki ini. Ramai sahabat meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini sangatlah sahihnya dia. Begitu. Baik, masalah dia kata sutera itu boleh dipakai laki-laki kadar kurang daripada 4 jari. Dia ada pengecualian. Pasal apa? Pasal syarak ni dia tengok keadaan. Ada waktu dia memberi rukhsah. Rukhsah maknanya apa? Kelonggaran, keringanan. Kita akan baca lagi apakah keringanan dan siapakah orang yang mendapat keringanan itu. Baik. Dia kata seperti seorang laki-laki ada pakaiannya seperti kain ataupun serban ataupun kaki baju yang ada bersambung ataupun bertampung kadar 4 jari ataupun kurang, maka itu harus dia. Hadis ada beritahu benda ni. Pengin sangat nak pakai straw ni. Okeylah, syarak bagi sikit kelonggaran. Kadar antara 2, 3 ke 4 jari. Dia bagi. Buat baju batik kat collar, boh juga sutera sikit. Collar, boh juga sikit. Pakai baju kerja, necktie, campur juga sutera sikit. Taringin sangat nak pakai macam orang perempuan ni, taringin sangat. Daripada hang hidup bubuh mini telekong, hang pakai sikit ni tak apalah syarak kata. Tapi apa? Setakat 2 atau 3 atau maksimum dia selebar 4 jari. Baik. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Umar annahu khataba bil jabiyah faqala naha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam 'anil harir illa mawdi'a usbu'aini aw 3 aw 4. Artinya diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya telah berkhutbah ia di tempat yang bernama Al-Jabiyah. Sayyidina Umar bagi khutbah. Maka kata Sayyidina Umar telah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan laki-laki daripada pakai sutra. Dalam khutbah dia remind benda ni. Dia kata kalau kita ni orang laki-laki, sutra tak boleh pakai. Melainkan kadar 2 jari atau 3 jari ataupun paling banyak 4 jari. Seperti mana di kaki-kaki kain ataupun sebagainya, ibuh sikit, lining sikit. Buat baju batik dekat tulang depan ni, boh juga sutera sikit. Boh tang collar sikit. Nak boh juga sutera tangin sangat. Islam kata okeylah, setakat 2 atau 3 ataupun 4 jari, dia kata. Dan kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah sutera itu haram atas laki-laki memakainya. Sama ada memakainya kerana nak bermegah-megah ataupun kerana lain. Melainkan bagi orang yang berpenyakit seperti berkorak dan seumpamanya tu dia. Orang laki-laki kalau nak pakai juga, tahulah dia ni kaki korak punya. Islam ada bagi pengecualian kepada orang yang macam ni, yang sakit kulit. Dia jadi korak, dia jadi hitoma, dia jadi macam panau. Orang yang macam ni dibenarkan. Maka harus dia memakai di dalam waktu dia tidak musafir ataupun di dalam waktu musafir. Dan ada pun orang-orang perempuan, maka diharuskan syarak memakai sekalian jenis sutera. Sama ada dia dah kahwin ataupun belum kahwin, sama ada dia muda ataupun dia tua, sama ada dia miskin ataupun dia kaya. Orang perempuan memang boleh lah. Ini cerita orang laki-laki. Masalah, dia kata sutera itu haram atas laki-laki dan harus atas perempuan memakainya. Dan ini adalah mazhab kita Syafi'i dan mazhab jumhur ulama. Memang tak boleh. Dan dihikayatkan oleh Al-Qadhi Iyad daripada satu kaum mengharuskan memakai sutera itu bagi laki-laki dan perempuan. Dan daripada Ibnu Zubair haram memakai sutera itu atas laki-laki dan perempuan.
Kemudian daripada Ibnu Zubair itu tersimpul ijma' ulama atas harus bagi perempuan dan haram atas laki-laki. Dan demikianlah kata Nawawi di dalam syarah Muslim ni, dia duk main cerita ulama anu kata lagu ni, tuan-tuan tersadus abul, ingat kata ya, laki-laki tak boleh. Sudah. Dalam agama ni tuan-tuan, tadi bila kita tengok pendapat ni, hak tak boleh tapi jadi boleh balik. Lepas itu mula nak, ustaz tak betul-betul boleh ke tak boleh? Dia pening lah. Pasal apa? Pasal pendapat. Pasal pendapat. Bila pendapat ni dia macam-macam. Dia takwil sana, dia takwil sini. Akan datang kita akan baca satu tajuk tuan-tuan. Dia bagi 10 pendapat satu perkara aja. Apa dia? Cerita pasal barang kulit. Hari ni kita Penang ni sampai ada lorong kulit. Bukan cakap barang kulit, lorong kulit pun ada. Dia nak mai tu ni cerita pasal kulit ni. Kita nak pakai wallet, beg duit kulit, boleh tak boleh? Kita nak pakai tali pinggang kulit, boleh tak boleh? Orang perempuan nak pakai beg tangan kulit, boleh tak boleh? Kita nak pakai kasut kulit, boleh tak boleh? Kalau boleh kulit macam mana boleh, kulit macam mana tak boleh? Lepas tu dia bawa main 10 pendapat ulama. Lalu tuan-tuan kita pening, tak tahu hak mana satu. Maka kita kena habaq satu aja. Hak mana yang boleh, yang tu aja sudah. Nah, tengok di bawah tu. Sutera dan pakaian mas boleh tak dipakaikan kepada budak-budak? Setengah orang dia menikah 10 tahun, Allah tak bagi dekat dia rezeki anak. 10 tahun menikah, tak ada anak. Lepas 10 tahun dapat anak seorang. Dia tak tahulah punya seronok ni, tak tahu. Dia dapat pula anak laki-laki. Dia punya seronok ni tak tahu. Dia jadi macam orang seronok dapat kereta. Saat lagi dia pergi tinted cermin bagi gelap. Saat lagi dia pergi pasang sport rim bagi jengwai keluar. Saat lagi tak tahu nak buat apa, pergi bubuh lampu. Lampu hak orang duk pasang lampu raya di rumah tu, dia bubuh buat kenin lampu kereta pula. Tak tahu pasal apa, dia duk teringin nak ada kereta ni dah lama dah. Ni baru dapat tu tidur bangun di kedai aksesori kereta. Round tangan kilas belakang duk tengok dalam cermin ni apa lagi boleh pasang kat kereta aku ni. Okey, ini apa? Saya ini kira spoiler. Saya main kereta boleh boh ke? Nak boh semua. Sama dengan orang 10 tahun menikah tak dapat anak. Bila dapat anak ni, anak laki-laki ke perempuan ke, dia tak kira. Dia beli rantai meh, dia bagi pakai, dia beli yang tu, dia beli. Dia boh anak dia tu sampai jadi macam barang pameran. Lamai satu tajuk, dia kata apa? Boleh tak boleh kita tidur gantung barang yang tadi ini habaq kata larang. Meh dengan sutera ni laki-laki tak boleh pakai. Boleh tak boleh kita dapat anak laki-laki, kita tidur bubuh rantai meh, tidur bubuh gelang meh, tidur. Boleh tak boleh? Ini tajuk dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, telah berkata ashab kita harus memakaikan kanak-kanak itu perhiasan emas dan sutera pada hari raya, kerana tidak taklif atas mereka itu. Ini satu pendapat. Pasal apa boleh? Pasal apa harus? Budak-budak ni tak mukallaf lagi. Dia tak ada dosa, tak ada pahala. Budak baru beranak kecil sampai umur 3-4 tahun, dia pun tak mukallaf lagi. Kita pergi duk bubuh rantai meh kepada anak jantan, anak lelaki umur 4 tahun. Budak tu tak berdosa apa lagi. Dia kata boleh pasang kat dia. Pasal apa? Pasal dia belum mukallaf. Itu pendapat. Adapun memakaikan sutera dan emas pada lain daripada hari raya, maka harus, dia kata. Bukan raya aja, lain pada raya nak pergi makan kenduri pun gantung rantai meh di tengkuk anak jantan. Dia kata apa? Harus juga. Ada khilaf ulama pada 3 macam jalan. Yang lebih asahnya harus, dia kata. Pasal dia belum mukallaf. Dan qaul yang kedua kata haram. Tak boleh. Kalau anak jantan tak boleh bagi pakai meh, tak boleh bagi pakai sutera. Dan qaul yang ketiganya haram kemudian daripada sudah mumayyiz. Budak tu belum lagi cukup umur tapi dia mumayyiz. Mumayyiz maksudnya dia cerdik dah. Umur 4 tahun. Cerdik dah. Cerdik macam mana? Nak terkencing, nak terberak, dia reti habang. Dia kata abah sakit perut. Dia dah mumayyiz. Kita bagi dekat dia benda baik dengan benda tak baik, dia tahu pilih benda baik, dia sudah mumayyiz.
Dia kata pergi keluar, dia ambil kasut ayah, dia kata takut gelap, dia sudah mumayyiz. Mumayyiz ni maksud boleh beza. Dia boleh beza malam siang, dia boleh beza baik buruk, dia sudah mumayyiz. Kalau dia sudah mumayyiz, tak boleh dah bagi pakai mic kalau sekiranya dia anak laki-laki. Itu pendapat yang ketiga. Oleh kerana ada 3 pendapat tuan-tuan, satu kata harus, satu kata haram, yang ketiga dia kata haram selepas mumayyiz. Saya nasihatkan kita ambil yang haram. Kalau anak laki-laki, daripada awal jangan ajak dia pakai, jangan ajak dia buat benda haram. Pasal apa? Takut esok dia terlajak dengan benda tu, susah kita. Tapi ulama dia bagi 3 macam tu. So sebaik-baiknya ajak budak-budak daripada kecil. Jangan ajak dia buat benda salah masa dia kecil. Sebab itu kita tak boleh nak lentok dia dah. Pasal kita yang start ajak dia benda salah. Tajuk baru bab fil rukhsah fi lubsil harir fil harb. Dia mai pula tajuk menunjukkan maaf memakai sutra di dalam perang. Dalam peperangan dibenarkan pakai sutra. Baik pasal apa? Kita nak tahu. Ketahuilah saudaraku, harus bagi orang laki-laki memakai sutra kerana dia menjadi ubat kepada penyakit yang ada di atas badan. Sutra ni boleh jadi ubat. Ubat apa? Ubat penyakit kulit. Tuan-tuan, kalau jadi doktor pakar kulit, buat duit lah ni. Orang sakit kulit ni, tak tahu punya banyak lah ni. Tak tahu pasal apa. Desain kata pasal lapisan ozon sudah menipis. Allah buat, cantik lah. Dia buat bumi, dia buat ada lapisan-lapisan ozon, dia buat matahari. Lapisan ozon itu menjadi filter. Cahaya matahari mai tu, ozon tapis lah. So hak mai kat kita ni selamat. Tapi Quran kata apa? Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi melingkup di darat dan di laut ni pasal apa? Pasal kerja buat tangan manusia. Manusia hari ni dia tak peduli benda ni semua. Dia buat benda yang boleh menyebabkan rosak lapisan ozon tu. Dia buat kilang nuklear. Sekali bila jadi macam mana di Jepun tu, dia leak, dia bocor, dia keluar, dia menjahanamkan habis semua. Macam-macam manusia buat pembakaran terbuka lah, apa semua ni menyebabkan lapisan ozon tu makin nipis. Bila lapisan ozon ni nipis, dia kata cahaya matahari dengan ultraviolet ni, dia mai kena kulit kita. Orang kena sakit kulit cukup banyak lah ni. Siapa yang dia jenis kulit sensitif, dengan kena tu dia mula, dia start jadi merah, dia mula merah dekat sendi-sendi dulu. Dia jadi melupas kulit, dia jadi merah, lepas tu dia melarat, lepas tu dia main keras jari. Semua punca daripada penyakit kulit. Rupa-rupanya penyakit kulit ni, Allah dia buat pula apa? Sutra ni boleh jadi penyembuh pula kepada sakit kulit ni. Jom kita baca hadis dia. Dia kata hadis an Anas bin Malik anna Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Al-Awwam syakaya al-qamla ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin lahuma farakhata lahuma fi qumus al-harir. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Anas bin Malik. Kata dia ada 2 orang sahabat Nabi, satu Abdurrahman bin Auf dan satu lagi Az-Zubair bin Al-Awwam. Ini 2 orang. Abdurrahman bin Auf dengan Zubair bin Al-Awwam mengadu keduanya akan penuh toma di atas tubuh keduanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perang bagi keduanya. 2 sahabat ni, Abdurrahman Auf dengan Zubair bin Awwam sudah kena penyakit kulit. Sedangkan mereka ada dalam medan perang, kena penyakit kulit. Dia mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimaafkan bagi kedua mereka memakai baju sutra. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, okey, pakai baju sutra. Pasal apa? Pasal sakit kulit tu dengan baju sutra ni tak apa, satu ubat tu ada kat dia.
untuk kamu yang kena penyakit ni dibenarkan pakai baju sutera. Ini benda sudah jadi. Sambung hadis tu dia kata qala wa ra'aituhu alaihima. Kata Anas bin Malik, dan telah aku lihat akan sutera itu di atas tubuh kedua mereka ini. Sedangkan sutera ni haram orang lelaki pakai. Tapi Nabi bagi kebenaran khas kepada Abdul Rahman bin Auf dengan Zubair bin Awam. Lepas Nabi bagi kebenaran, Anas bin Malik kata, aku tengok mereka dua-dua pakai baju sutera. Nabi bagi green light, dua-dua orang ni pergi ambil baju sutera pakai. Anas bin Malik kata, mata aku tengok Abdul Rahman bin Auf dengan Zubair bin Awam pakai baju sutera. Baik. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Sutera itu boleh dipakai oleh laki-laki yang berpenyakit seperti kurak ataupun ada stoma di badan, tu panau dan sebagainya. Bagi orang yang penyakit macam ni boleh. So bila kita tengok hari ni orang lelaki pakai baju sutera, ketahuilah bahawa dia pengidap kurak yang kronik. Ya. Pasal apa? Pasal orang yang penyakit tu aja boleh pakai. Itu. Baik, kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dalam hadis tadi menunjukkan bagi mazhab Syafi'i dan yang muafaqah dengannya bahawasanya harus memakai sutera bagi laki-laki apabila ada pada mereka itu korak dan seumpamanya. Dan begitu juga boleh memakai laki-laki yang banyak menjadi toma, jadi panau di badan dia, dan barang yang pada makna yang demikian itu. Tak kira lah penyakit, yang penting sakit kulit, dibenarkan bagi mereka ni. Dan kata Imam Malik, tiada harus ya. Imam Malik dia tak setuju. Imam Malik dia ada dia punya perkiraan, penilaian dia tak setuju. Dia kata sakit pun tak boleh pakai juga. Orang lelaki tetap tak boleh pakai sutera. Sampai saya pun dia ada lagi, kau tonton tengok dalam apa nama satu hadis Nabi SAW ada sebut, Nabi kata man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Nabi kata begitu. Kalau ketegak nak pakai juga tak apa, Nabi kata. Tapi Nabi kata siapa yang pakai juga sutera masa di atas dunia, lam yalbashu fil akhirah. Akhirat dia tak akan pakai dah sutera syurga. Nabi kata begitu. Atas dunia, Nabi Habang kata laki-laki tak boleh pakai sutera. Tapi bantah nak pakai juga. Nabi kata tak apa. Oleh kerana dia tak sabar nak pakai sutera, atas dunia dia pakai, akhirat dia tak pakai dah. Takat akhirat tak pakai tak apa. Abdullah bin Az-Zubair, dia pergi ambil hadis Nabi tadi, dia pasang mai dekat surah Al-Hajj ayat 23. Allah kata apa? Walibasuhum fiha harir. Dan pakaian ahli-ahli syurga itu ialah harir, ialah sutera. Maka Abdullah bin Az-Zubair dia kata apa? Dia kata siapa yang pakai sutera di atas dunia, Nabi kata akhirat dia tak akan boleh pakai sutera. Bila kata akhirat dia tak boleh pakai sutera, maknanya dia tak akan jadi ahli syurga. Pasal apa? Pasal Quran kata walibasuhum fiha harir. Pakaian ahli syurga ialah sutera. Bila Nabi kata dia ni di akhirat tak boleh pakai sutera, maknanya dia tak masuk syurga. Abdullah bin Az-Zubair kata macam tu. Maka kerana hadis ni lah Imam Malik dia ambil stand yang tak berubah. Dia kata tetap laki-laki tak boleh pakai sutera. Kalau hang pakai juga, akhirat hang tak dapat dah sutera. Bila akhirat hang tak dapat sutera, maknanya hang bukan ahli syurga. Pasal apa? Pasal Quran kata ahli syurga pakai sutera. Ini pendirian Imam Malik. Maka kata Imam Nawawi, dan pada hadis itu menjadi dalil yang menunjukkan harus pakai sutera waktu darurah, keadaan darurat sakit, tak apa. Seperti mana orang yang mengejut-ngejut datang perang padanya, dan seperti orang yang takutkan panas atau sejuk atau seumpamanya, tiada lain daripadanya. Keadaan darurat itu saja yang dia boleh pakai. Kemudian bermula yang sahih di sisi ashab kita dan yang putus dengan dia oleh jumhur, harus memakai sutera itu bagi orang yang korak dan seumpamanya.
Jumhur tetap kata orang yang penyakit kulit boleh. Pasal apa? Pasal Nabi kata boleh. Itu kebenaran khas. Kalau tak kerana sebab tu pakai, barulah jadi macam yang kata tadi. Di akhirat dia tak boleh pakai sutera dan dia bukan ahli syurga. Dia pikir tu. Sama ada di dalam musafir atau tidak musafir. Dia kata, baik, masalah menyentuh sutera dan meramasnya tiada mengapa pada syara'an. Ini dia nak cerita pula satu hadis apa? Nabi SAW sebelum turun ayat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melarang orang lelaki pakai sutera, sebelum turun ayat tu, ada orang pergi hadiah dekat Nabi satu jubah buat daripada kain sutera. Nabi pakai. Nabi dia macam tu. Kalau kita tengok banyak hadis yang menceritakan Nabi SAW, dia bila terima satu hadiah daripada orang, dia akan pakai. Pasal apa? Pasal Nabi nak bagi orang yang bagi kat dia tu besar hati. Dan kita kalau bagi satu barang dekat orang, kita tengok dia pakai, kita rasa macam mana? Honor tuan. Pasal apa? Dia menghargai pemberian kita. Tapi kalau kita bagi dekat dia satu barang, kita bagi dekat dia satu kain apakah, bagi. Satu hari kita pergi rumah dia, tengok-tengok dia buat lap kaki nak masuk pancok kain tu. Tuan-tuan rasa macam mana? Kita bagi kain, kita pergi beli mana, pergi luar negeri apa, beli kain cantik, tebal apa elok bagi kat dia. Satu hari kita pergi rumah dia, elok-elok duduk atas bangku dia, nampak lebu macam kain biasa tengok. Duduk depan pintu bilik air, dia buat lap kaki. Ini hak aku bagi ni. Tak guna. Jadi ada boleh main begitu. Ada satu sahabat di Australia. Satu sahabat di Australia. Entahlah, Australia dia ada bulu biri-biri tu. Kan, hak bentuk. Tak berapa ratus ringgit saya beli di Australia tu, bawa balik main bagi dekat sahabat ni. Tak kaki. Dia buah depan pintu pancok. Kan? Bila nak kereta balik, dia kata kat saya, ni buta perut betul. Dia ingat murah kata barang yang aku bagi kat dia. Kita pun mana tahu tu, kita ada apa benda. Dia kata, IP Brisbane hari tu. Brisbane. Bukan apa nama, apa ni? Queens Bay boleh dekat saja. Brisbane. Dia kata, IP Brisbane hari tu. Saya beli tu bulu biri-biri tu berapa ratus ringgit, berapa ratus lebih tak 500 ringgit. Dia kata bagi, dia lap kaki, dia pun depan pancong dia tadi, dia tak tengok. Dia kata, kita mana dah nak pergi perhatian tu semua. Dia bagi, dia pasti ya. Tak boleh bagi apa lah dia ni. Dia kata buta perut, dia ulang buta perut, dia tak tahu apa kali. Nabi SAW dia tak maulah macam tu. Siapa bagi kat dia, dia akan pakai benda tu. Kan kita pernah baca satu hadis di Barang Garden dulu. Satu orang sudah bagi dekat Nabi satu pakaian yang Nabi pakai. Bila pakai-pakai, main satu sahabat atau apa cerdik ni ditegur pakaian yang Nabi pakai ni. Dia kata, ya Rasulullah, cantiknya pakaian ni. Nabi terus tanya kat dia ni, hang mau kah? Dia kata, saya tak boleh dapat. Dah hang mau kah? Nabi tanya tu, dia kata, kalau bagi mau. Nabi balik di rumah dia, buka baju orang bagi kat dia elok ni. Nabi buka, Nabi pakai baju lain, Nabi keluar bagi kat dia baju tu. Sampai sahabat lain pula pergi cekak dia ni. Yang ni pun satu jenis limau purut juga. Orang bagi dekat Nabi, yang pergi duduk ranjau ambil buat apa? Kan, Nabi dia tak boleh, dia tegur dia bagi ya. Nabi, orang bagi kat dia, dia besar hati, dia pakai. Orang tegur dia bagi ke orang. Mana tuan-tuan nak cari manusia macam ni? Inilah Nabi SAW. Ni hak kita nak baca ni, dia kata apa? Menyentuh sutera dan merasanya tak mengapa pada syarak. Dengan dalil yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Anas bin Malik, anna Sa'dan kana min a'zamin nasi wa atwalihim, wa annahu ba'atha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan min dibaj mansujin fiha az-zahab. Tu hak dia bagi dekat Nabi. Apa dia? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya satu penghulu daripada kaum Ansar, dia orang Ansar. Dia penghulu daripada kalangan Ansar.
sahabat Nabi SAW, nama dia Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dia ni ada cerita panjang pada dia. Ansar ni siapa tuan-tuan? Orang Madinah yang menyambut Nabi bila Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah ni. Yang sambut Nabi tu orang Ansar, orang Madinah. Sa'ad bin Mu'az ni bos mereka. Dia ni kenamaan di kalangan orang Ansar. Baik, adalah dia satu orang daripada sebesar-besar martabat daripada segala orang dan semurah-murah tangan, suka bersedekah dan berhadiah. Sa'ad bin Mu'az ini, dia ni bukan saja dia jadi pengulu kepada orang Ansar, bahkan dia ni orang kenamaan, bahkan dia ni generous, pemurah. Sifat generosity ada kat dia. Dia pemurah, dia mudah memberi. Sedekah pun mudah, memberi hadiah pun mudah. Ni Sa'ad bin Mu'az ni. Dan bahawasanya dia telah kirim pada orang, tolong beri satu hadiah kepada Nabi SAW, iaitu satu baju jubah daripada sutera. Dia duduk di Madinah, dia orang Ansar. Masa Nabi duduk di Mekah no cerita pasal Nabi ni duduk mai sangat dah ke dia. Pengen nak tengok Nabi ni. Allah, macam Abdul Rahman Sudaik mai Malaysia lah. Tuan abang tuan-tuan, happy Masjid Alwi Perlis semayang asam. Semayang asam baca bukan dengar. Tu pun dia masuk dia nak kembali masjid. Kalau semayang Maghrib Aisyah kot lah kita nak dengar suara kan. Semayang asam bunyi Allahu Akbar tu aja. Lepas itu takbir intiqalat. Lepas itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat tu yang dia nak dengar tu. Bertolak main sini pula. Punya ramai manusia. Pasal apa? Imam Masjidil Haram. Ada satu sahabat pula dah pergi tak dapat peluang nak jumpa. Patah balik pergi tunggu di airport pula. Pergi tunggu di airport pula. Tunggu sampai hamba Allah ni turun, dia tak boleh pergi terus. Nak suruh tolong doa kat cucu dia. Nampak kan? Pasal apa? Orang-orang macam ni Nabi SAW lebih lagi ya. Lebih lagi. Orang nak buat favor dekat Nabi ni. Orang nak buat satu apa aku boleh buat untuk Nabi ni nak. Sa'ad bin Mu'az duduk dengar cerita Nabi masa dia duduk Madinah, duduk dengar cerita Nabi di Mekah ni, duduk tunggu Nabi mai je. Bila Nabi mai, dia buat satu jubah yang cukup cantik, kirim dekat orang, tolong pergi bagi dekat Nabi SAW. Jubah tu jubah apa? Jubah sutera yang bertenun, mansuj. Dia kata mansuj yang bertenun dengan benang emas, bagi kat Nabi. Tuh, tuan-tuan tengok yang orang-orang Saudi duk pakai mislah, dia panggil ni apa? Dia duk buh kuat atas tu macam mana sayap Zoro tu. Jubah dah selai, dia buh pula kuat atas selai tu. Kan? Mislah tu tuan-tuan. Kalau kita pergi Mekah, Madinah, pergi buat haji, buat umrah, harga 50 rial pun ada. Harga 5,000 rial pun ada. Tu ada bubuh atas bau tu. Hak raja tu pakai, hak imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun tu bukan 50 rial. Hak kita beli balik tu 50 lah. Hak tu pakai kalau tak ada baju, sokok atas badan, dia gatem yang habis lah. Hak 50 rial ni. Hak dia pakai ni 1,000, 2,000, 5,000 rial pun ada. Hak tu apa tuan-tuan? Kalau musim bulan 12, bulan 1, Saudi sejuk. Buh yang tu, dia jadi heater. Dia jadi panas. Kita pergi beli hak 50 rial, duk pakai. Duk yang siapa tak panas? Dia kata pakai ni panas. 50 rial, mana boleh panas? Kan? Macam tu lah. Jubah yang Sa'ad bin Mu'az buat bagi dekat Nabi ni, kain sutera bertenun emas. Mana kata cukup best lah. Cukup best. Buat, dikirim satu jubah daripada sutera yang bertenun padanya emas, kirim bagi dekat Nabi. Dia kata ni hadiah daripada saya sebagai tanda sayang saya dekat Nabi, bagi. Maka amatlah elok rupa jubah itu, tiada siapa memandangnya melainkan berkenan akan eloknya. Oh, tu dia. Nah, abang tak erti. Cuma dia kata siapa pun tengok berkenan. Macam tu punya cantik jubah dia bagi dekat Nabi ni.
Dan tiada senang seorang mendapatkan baju itu. Dia kata bukan senang nak pergi dapat baju itu tu. Bukan semua tukang jahit boleh jahit macam tu cantik. Ni hak dia bagi dekat Nabi ni. Apabila sampai baju itu kepada Nabi SAW, maka diterima oleh Nabi. Dan kata Anas, falabisaha Rasulullah SAW fasa'ida al-mimbar faqama aw qa'ada. Bila Sa'ad bin Mu'az kirim jubah sutra yang bertenun benang mai ni dekat Nabi, Nabi dapat pakai terus. Ni Nabi. Dia nak bagi kawan yang bagi tu sono. Dia tunjuk, kata dia menghargai pemberian orang. Kata Nabi pakai. Nabi pergi masjid, Nabi nak baca khutbah. Fasa'idal mimbar, Nabi naik dah duduk di atas mimbar tu. Maka Nabi SAW pakai lalu naik duduk di atas mimbar itu. Dan orang-orang semua memandang kepada baju sutra yang dipakai Nabi itu dengan herannya. Ni haduk ada ramai ni tengok. Ketayang apa dia pakai malam ni tak pernah pakai lagi macam ni. Kan? Siapa dah duduk biasa tengok Nabi. Nabi punya macam mana, selalu dia pakai kepiah apa, selalu pakai jubah apa, selalu Nabi ni macam mana, kalau Nabi pakai serban dia ikat macam mana. Itu sahabat-sahabat ni semua dah ada pattern tu dah ada dalam kepala mereka. Bila satu hari tengok blame daripada hak pattern biasa, jubah apa ni? Lima muda-muda ni kata, wih, karat ni. Tengok jubah Nabi ni, wih, dia kata karat ni. Semua dalam keadaan apa? Heran dengan apa yang Nabi pakai. Dari mana datang baju itu? Kerana eloknya jubah itu. Ni, maka tu heran. Sambung hadis, faja'ala an-nas yalmisunaha faqalu ma ra'ayna kal-yawm thawban qat. Itu hadis kata. Maka jadilah orang-orang ni menyentuh akan baju jubah itu dan merasai akan dia. Maka Allah, baju apa Nabi pakai ni? Nabi lalu ni tangan saja pegang-pegang nak ambil seal. Dia kata, dia tu tak tahu nak kata apa. Nabi duduk atas membar ni, hak duduk di bawah ni, di bawah kaki membar ni, tangan lagu duduk pegang ujung-ujung. Lagu tu duduk jadi. Hadis cerita. Pasal tak pernah tengok, satu tak pernah tengok Nabi pakai baju elok macam tu. Yang kedua, baju yang elok tu tak pernah mereka tengok. Dua, satu Nabi mereka tak pernah tengok Nabi pakai elok macam tu. Yang kedua, baju tu sendiri fine quality, mereka tak pernah tengok. Sehinggalah jadi mereka ni faja'alan nas yalmisunaha. Lamsu, maksudnya apa? Sentuh, rabah, pegang. Fine quality. Maka berkata mereka itu, ya Rasulullah, tidak pernah kami sekalian melihat seperti hari ini sekali-kali akan pakaian yang sangat bagus ini. Mereka kata tak nak tengoklah baju apa ni. Kalau orang Kedah kata Mecca apa? Mecca tu brand lah. Ini dapah kan? Ikaf kan? Jenis apa ni? Tak pernah tengok. Apabila didengar oleh Nabi SAW perkataan orang-orang yang menyentuh dan merasai yang demikian itu, maka sabda Nabi SAW, faqala ata'jabuna min hadhihi al-manadil sa'din fil jannah khairun mimma tarawna. Allah, Nabi dikata macam tu. Sabda Nabi SAW, awak berkenankah sekalian kamu dengan baju ini? Nabi tanya mereka ni, awak ni duk pegang ujung-ujung jubah kan? Kalau kita duk baca khutbah kawan duk pegang lagu tu, alamat tongkat tu nanti kena. Ni apa ni duk buat tarik-tarik? Nabi pun bila dia orang pakai duk pegang ni, Nabi tanya balik dekat puak duk pegang ni, ata'jabun min hadhihi? Kamu takjubkah dengan baju ni? Awak takkan dahsyat sangatkah baju yang aku pakai ni? Nabi kata apa pula? Al-manadil sa'din fil jannah khairun mimma tarawna. Nabi kata sesungguhnya nampak bagus pada sekalian kamu, tetapi tak usahlah sangkut hati kamu dengan barang ini pada masa di dalam dunia ini, kerana tidak kekal. Itu belum jawapan itu.
Belum jawapan lagi. Yang Nabi kata tadi ni, al-manadil sa'din fil jannah khairun mimma tarawna. Sesungguhnya, itu yang jawapan Nabi. Nabi kata apa? Sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'az yang bagi dekat aku baju ni, sapu tangan yang dia akan dapat dalam syurga itu lebih baik daripada apa yang hampa lihatlah ni. Hampa duk kata baju ni takkan sangat dah, hebat sangat dah ni, sampai semua orang pun terpaku duk tengok baju tu. Nabi kata tak ada apa, ni baju ni dunia aja. Nabi kata hampa nampak berkenan elok macam ini dunia saja. Nabi kata tapi yang lebih besar daripada tu, Sa'ad bin Mu'az hadiahkan dekat aku baju ni, Allah akan bagi dekat dia syurga. Bukan dekat syurga, sapu tangan dia dalam syurga itu jauh lebih baik daripada baju apa kata baik ni. Nabi kata tu saya cerita pasal syurga dia lah. Sapu tangan habuan, sapu tangan saja dalam syurga itu ni lebih baik daripada baju hampa duk kata elok sangat ni. Nabi SAW jawab macam tu. Maka fikirlah oleh sekalian kamu akan sapu tangan. Bukankah sapu tangan itu digunakan buat bungkuih dan buat sapu apa-apa kotor? Sedangkan itu lebih baik daripada baju jubah yang aku pakai. Sapu tangan ni, kita guna sapu tangan buat apa? Buat lap peluk, buat sehingui. Itu saja. Hak tu pun kalau dalam syurga itu lebih baik daripada jubah yang hebat ni. Apatah lagi pakaian lain ahli syurga yang pakai itu ni jauh lebih elok. Maka sekalian itu patut kamu ingat sekali dan sediakanlah berapa banyak amal untuk mencapainya. Nabi pesan tu. Nabi kata apa? La ni fikir apa amalan kita boleh buat supaya kita dapat syurga. Dalam syurga itu anak apa semua Tuhan bagi. Macam tu aja. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Ini ada tajuk pendek kita perhati. Dia kata fi rukhsah fi thawbil ahmal fi thawbil ahmar lirijal. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas maaf memakai baju merah bagi orang lelaki-lelaki. Orang lelaki dia kata boleh pakai baju merah. Ketahuilah saudaraku, boleh seseorang itu pakai pakaian merah. Lelaki-lelaki boleh pakai baju merah. Yakni boleh dipakai oleh laki-laki itu baju merah atau kain merah ataupun seluar merah ataupun kepiah merah ataupun apa juga yang merah. Tak merah ni biasanya perempuan dah suka. Kan laki-laki merah tak apa minat lah. Bukan kata tak suka, tak apa minat. Perempuan kalau merah langkah tak lepas. Dia tengok tu sebab dia duk pakai mulut merah. Sebab dia suka dengan merah. Tu laki-laki buh mulut merah. Oh tak kena tuan-tuan. Kalau malam ni saya main, saya buh mulut merah, tuan-tuan balik habis. Apa tu? Tak boleh. Merah ni laki-laki tak apa minat. Baik, kalau laki-laki pakai merah, boleh tak boleh? Boleh. Dia kata, tidak jadi kesalahan. Pasal apa? Pasal Nabi biasa pakai. Nabi biasa pakai baju merah. Dengan kerana Nabi kita ada memakai baju merah itu, maka menunjuklah atas perbuatan Nabi SAW itu harus bagi umat memakainya. Lega lah kawan pakai baju merah macam ni. Tadi dia dengar tajuk, dia kata, ponggah yang aku pergi pakai baju ni buat apa? Dengar kata Nabi pakai, buka dada balik. Okey balik kan? Pasal apa? Nabi ada pakai baju merah. Sebagaimana tersebut perbuatan Nabi SAW dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia, Anil Bara radhiyallahu anhu qala, ma ra'aitu min zi limmah fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idun ma bainal mankibain. Itu hadisnya. Ba'idun ma bainal mankibaini lam yakun bil qasir wala bil tawil. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kata dia, tiada aku lihat daripada satu orang yang mempunyai rambut panjang sampai ke bahu dan memakai pakaian merah yang lebih tegak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia yang kata Nabi ni rambut dia mencicah bahu.
Dia duk marah akil haid rambut panjang pasal apa? Kan? Nabi rupanya rambut dia turun main mencicah bahu. Semerah padi tu. Kan? Jadi jangan bulan depan Ustaz Samsuri mai dia buat rambut panjang tu. Bagi tak ada ni kena. Nabi buat tak apa, Samsuri buat kena. Kan? Cuma kita nak tahu apa? Rupanya yang kata Nabi SAW ni, rupa-rupanya rambut dia macam tu. Panjang mencicah bahu. Sampai sahabat ni kata apa? Dia kata aku tak pernah tengok satu orang lelaki-lelaki yang rambut dia panjang mencicah bau dengan pakai baju merah. Segak dia ni, aku tak pernah tengok orang segak macam tu. Rambut panjang, baju merah. Oh, dia kata, aku tak nak tengok orang segak macam mana Nabi SAW apabila Nabi rambut panjang dan pakai baju merah. Dia kata, ada bagi Nabi SAW itu rambutnya panjang sampai memukul dua bahu. Ni, turun meter ni. Ui. Lagi pula Nabi itu jauh renggang di antara dua belikatnya. Nak abang kata Nabi ni dia apa? Apa dia nak kata? Dada bidang. Dada dia bidang. Dia punya belikat ni belakang ni, dia rendang elok. Nabi ni dia memang ada ciri-ciri kejantanan tu ada. Nabi ni dia kata dengan rambut dia cicah bau, bau tu pula renggang antara dua belikatnya yang menunjukkan alamat gagahnya Nabi ni. InsyaAllah nanti kita baca mukadimah cerita perang Khandaq. Macam mana Nabi buat kerja ni. Duk angkut batu ni, duk buat Khandaq ni, duk buat parit ni. Dia akan cerita macam mana gagahnya Nabi SAW. Maka tiada ada ia, yakni Nabi SAW itu rendah dan tidak pula ia tinggi. Nabi ini fizikal dia kira sedang elok. Dia tak ada tinggi sampai renjong, sampai nak masuk tu kena duduk tunduk, tak ada. Dan dia tak ada satu kemetot lalu rumai macam ayam serama apa tak. No. Nabi ni dia kira sedang elok. Dia tak tinggi sangat, dia tak rendah sangat, dia kira ngam-ngam, cantik. Ini fizikal Nabi, dia kata. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Samurah dan daripada Rimsah, tu baca dia Rimsah tu. Dan daripada Abi Rimsah dan Abi Juhaifah, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata apa? Ingat-ingat, adalah yang dikehendaki kain merah di sini bukannya kain sutra. Jangan salah faham, tajuk sutra dah habis dah. Ni cerita baju merah ni bukan baju sutra. Nabi pakai baju merah tapi bukan kain sutra. Bahkan kain benang ataupun kain katan. Kan orang Melayu kata cotton, kan orang putih kata cotton, kita pun kata cotton. Arab dia kata katan. Okey, siapa tiru siapa tak tahu. Arab tiru orang putih kan, orang putih tiru Arab kan tak tahu. Tapi Arab dia panggil kain katan, dia kata. Ataupun lainnya dengan warna merah. Dan adapun sutera itu dengan warna merah atau lainnya semuanya haram belaka bagi orang lelaki-lelaki. Kalau sutera tak usah kira warna apa, tak boleh, orang lelaki-lelaki tak boleh pakai. Ini cerita Nabi pakai baju merah ni bukan baju sutera. Gitu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk fi karahiyatil mu'affar lirijal. Ini tajuk penting. Cerita tentang ditegah memakai oleh orang lelaki-lelaki akan pakaian yang bercelup kuning. Baju kuning ni dia kata orang lelaki-lelaki ni tak usah pakai. Dan dia akan mai apa nama hadis yang tegas tentang larangan benda ni. Dia ada satu hadis riwayat daripada Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Dia kata an Abdullah bin Amru bin Al-As, daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia kata ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'affaraini. Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata satu hari Nabi nampak aku pakai baju kuning. Satu hari dia kata Nabi jalan-jalan, Nabi nampak aku, nampak Abdullah bin Amru bin Al-As ini
pakai 2 helai baju, saubaini mu'asfaraini, 2 helai baju warna kuning. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila nampak aja Nabi terus panggil Abdullah. Panggil apa nama Abdullah bin Amr bin Al-As, panggil dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Nabi kata ini baju kuning adalah baju orang kafir. Nabi kata fala talbasha, hang jangan pakai baju kuning ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila dia main hadis cengih macam ni, hadis tu pula Muslim, riwayat Muslim, kita akan baca akan datang apa stand ulama dalam hal baju kuning ni. Apa stand, apa pendirian ulama dalam hal baju kuning ni. Kita akan tengok insya-Allah pada bulan depan. Tapi apapun bulan depan tak usah pakai baju kuning. Dia kata gitu. Tak usah pakai. Pasal apa? Takut tak lagi jadi tak syok. Kan? Pasal tajuk dia ni tak apa syok dengar kepada orang yang apa nama peminat kuning. Kan? Itu insya-Allah akan datang. Kemudian dia main fi lubsil sirah. Ini saya bagi gazet hari tadi ni tentang barang kulit. Dan dia tak ada kena-mengena dengan lorong kulit. Barang kulit ni apa cerita? Kulit yang macam mana boleh, kulit yang macam mana tak boleh. Dia akan main tajuk ni. Tuan-tuan biasa tengok dah orang main semayang di masjid, bila nak semayang dia bawa keluar wallet dia buh di depan. Pasal apa dia buat begitu? Itu mungkin jawapan dia ada di dalam tajuk ni. Kan biasa tengok kan, dia bawa keluar wallet kulit dia, tinggal dia tak ongkai tali pinggang kulit dia buh. Hak wallet kulit dia buang, tapi yang tali pinggang dia pakai kulit juga. Kita pun tak tahu pasal apa yang dia buat begitu. Lepas tu pula bila dia sujud, dia bangkit dia sujud tak ada wallet dia. Dia hampir buang. Tang tu buat apa? Mungkin ada jawapan. Di dalam tajuk yang akan datang ni dia dengar baru dia faham dan dia mungkin tak akan buat lagu tu lagi. Tegas. Dia buat tu mungkin kerana salah faham dia. Maka dia buat macam tu. Okey. Kemudian dia mai tajuk fi juludil maitah iza dabarat. Kulit apa bangkai. Julud al-maitah, kulit bangkai. Iza dabarat, apabila di apa? Dia bahasa kitab dia guna sama, tapi kita punya faham sama ni apa dia? 7 kali tu. Sekali dengan ayat tanah, 6 kali dengan ayat mutlak. Kita faham itu sama. Kalau cuci kulit ni, setengah orang guna sertu. Guna sesuatu yang zat dia tajam. Pakai tawah dah, kapok ke apa ke, pasal nak buang tu lendiang-lendiang yang ada di belulang tu, di kulit tu. Dia kata apa hukum kulit bangkai iza dabarat, apabila dah disertu buang segala najis-najis tu, adakah kulit itu boleh pakai? Dia akan main tajuk tu. Kemudian dia akan main pula tajuk fi karahiyati jarril izar, tentang dilarang orang lelaki memakai pakaian labuh, pakai jubah labuh sampai tutup buku lali. Apa hukum dia? Kita kena tahu. Kalau tuan-tuan di Madinah terutamanya, tuan-tuan pergi semayang di Masjid Nabawi, tuan-tuan akan jumpa budak-budak muda kan, pakai kamis putih ni, jubah mereka semua macam hanging. Dia mesti atas buku lali ni. Bahkan kadang-kadang atas lagi daripada buku lali tu. Kan? Tu orang Arab panggil mutawwih, dia panggil mutawwih. Daripada apa? Tu pernah dengar dalam kitab fiqh dia kata tatawwu. Apa buat amalan sunat, dia panggil tatawwu. Orang yang duk pakai jubah yang atas pada buku lali ni dia panggil mutawwih. Dia panggil orang yang jaga benda sunnah. Apa? Labuh daripada buku lali itu tak boleh. Walaupun huraian hadis tu ada macam-macam. Ada yang kata kalau labuh tu tak kerana sombong, tak apa. Pasal apa? Pasal dia pakai hadis
Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni dia jenis orang perut kempeh. So bila dia pakai apa pun, dia pakai kain, dia pakai apa, dia nanti melorot, dia nanti terlondeh. Jadi sentiasalah duk nampak labuh. Jadi bila Nabi pi habaq macam ni, Nabi kata, innallaha la yaqbalu salata rajulin musbil. Nabi kata sesungguhnya Allah tidak terima sembahyang orang laki-laki yang kain labuh. Abu Bakar susah hati. Dia terus pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya jaga macam mana pun dia nanti terlondeh. Nabi kata dekat dia, wahai Abu Bakar, kamu tidak buat itu kerana sombong. Nabi jawab begitu. Jadi ada ulama dia ambil yang tu. So kalau kita pakai selabuh dan sebagainya bukan kerana sombong, tak apa, dia kata. Tapi sebahagian ulama kata try to avoid. Try to avoid. Sedaya upaya tak usah pakai labuh. Sebab apa? Larangan sudah ada, tak usah lebih baik. Ini tajuk yang akan datang. InsyaAllah kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin khatamil mursalin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.